Alhamdulillah, lepas buat semua benda tu, rezeki masuk unbelievable. Seriously. Saya setiap kali nak cerita benda ni akan rasa macam nak nangis sebab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ashraf Jeffrey. Yang mana dekat channel ni saya just nak kongsikan pengalaman dan juga pendapat peribadi saya. Saya tertarik dengan satu komen dekat channel YouTube ni. Kata bestnya jadi Abai Cerah, kaya gila. Ada kedai komputer, ada 2 restoran Jepun. Satu dekat Kota Baru, satu lagi dekat Bangi. Mesti duit tak habis-habis kan. Jadi saya tertarik untuk kongsikan dengan anda tentang kekayaan saya. Bunyi macam riak takabur kan. But yes, saya nak kongsikan serba sedikit tentang latar belakang saya. Saya dibesarkan dekat Kota Baru, Kelantan dari satu family yang nak kata susah sangat pun tak, nak kata senang sangat pun tak. Cuma di pandangan kawan-kawan saya ketika saya kecil, saya datang dari family yang kaya gila sebab mak saya dia bawa Mercedes. Sedangkan Mercedes tu kita dapat dari orang, itu adalah second hand punya Mercedes. But it's okay, tak ada masalah. Macam saya bagi tahu, nak kata kaya sangat pun tak, nak kata miskin sangat pun tak. Kalau nak makan KFC tu boleh lah 1-2 bulan sekali, tak ada masalah. KFC ni adik-adik, kenapa saya kata adik-adik? Sebab zaman sekarang nak makan KFC dia tak macam dulu. Bila kita terfikir nak makan, then 2-3 hari lepas tu kita dah boleh pergi makan. 10-20 ringgit tu bukanlah satu isu untuk orang zaman sekarang lah. Tapi zaman dulu KFC ni adalah satu tempat yang penuh dengan sentimental value. Harga dia agak mahal walaupun 10 ringgit juga. Tapi kita pergi ke KFC ni bila mana kita ada satu achievement yang besar, macam dapat straight A ke, ayah kita dapat kenaikan gaji ke, baru kita pergi dekat KFC lah. Yes, family saya boleh pergi makan KFC lah. Then ayah saya ketika tu dia bekerja dengan family dia, bos dia ialah pak saudara saya, abang dia. Jadi setiap bulan pak saudara saya ni akan bawa family, bukan family saya saja, family dia, family adik dia lagi, pergi ke supermarket untuk beli satu bulan punya barang lah, bahan makanan untuk satu bulan macam tu. Then kita akan survive sendiri lepas tu. Okay, itu tak ada masalah, memang best sebab boleh pergi supermarket kan. Ada orang tak boleh pergi langsung supermarket ni. Supermarket adalah satu tempat yang mahal bagi dia orang kan. Saya boleh pergi, alhamdulillah. Cuma mak saya ni besarkan saya dengan keadaan yang dalam cara yang agak tegas dari segi duit ni. Sehari saya akan bawa RM1 Malaysia sahaja untuk ke RM1. RM1 tu dah consider besar dekat zaman dulu. Dengan RM1 tu saya dah boleh beli nasi lemak dengan air Milo Ice Itu dah boleh belilah zaman dulu. Kalau sekarang Milo Ice pun tak dapat beli kot RM1. Dan kalau saya nak mewah sikit, saya akan tidur rumah pak saudara saya tadi. Dia akan hantar saya ke sekolah. Kalau dia hantar saya ke sekolah, saya dapat RM3 Malaysia. So RM3 tu banyak mainan boleh belilah, bukan makanan. Kita budak-budak ni kita tak fikir sangat tentang makanan. Kita fikir mainan yang ada dijual dekat luar sekolah tu. Dalam sekolah tak boleh jual kan, di luar sekolah boleh jual. So kita pergi beli dekat luar sana lah. Bila saya balik sekolah, mak saya akan paksa, selain dari buat kerja rumah, baca, study tu kan, mak saya pun akan suruh saya tolong dia repack balik barang-barang yang kita akan jual dekat Maiden. Mak saya ni dia ada banyak buat kerja lah. Dia buat MLM, dia pun ada jual direct selling, dia pun ada ambil job macam job craft tangan. Contoh dia company tu akan bagi kita straw. Lepas tu straw tu kita lipat dia jadi bunga. Dan yang siap kita akan letak dekat kampung craft tangan. Dekat sana jual, kita akan dapat upah lah dari proses lipatan origami kita tadi. So benda-benda tu saya buat sampai pukul 4 ataupun 5 petang, barulah saya dapat keluar main. And untuk dapatkan, sebab tadi saya bagi tahu yang duit saya satu hari RM1 kan. Untuk saya dapatkan duit lebihan, jadi apa yang saya buat, saya akan suruh mak saya beli kacang dalam satu plastik yang besar, kacang kuning yang sedap tu kan. So saya akan repack balik ke dalam plastik kuning kecil-kecil, dan saya akan jual dekat sekolah. Duit tu saya akan ambil kepada saya lah. Walaupun kos, kalau fikir balik kan, dari segi bisnes sepatutnya
saya kena bayarlah mak saya. Sebab mak saya yang beli satu bungkus kacang besar tu kan. Tapi semua saya guna untuk beli mainan lah. And masa tu banyaklah mainan-mainan yang famous. Macam contoh Digimon. Digimon ni harga dia dalam 30 something. Mahal lah. Ketika tu dah mahal. Siapa ada Digimon consider orang kaya. Kalau lagi kaya dia ada Digimon Pendulum. Yang tu kocak-kocak punya kan. Lepas tu ada juga mainan dulu simple lah, tak complicated macam ni. Even eraser, kita punya pemadam pun boleh dijadikan permainan satu ketika dahulu. Nak main bola sepak, tak ada. Nak main bola sepak, kita tak ada PC ataupun zaman tu FIFA apa semua tak ada lagi. Apa yang kita buat, kita ambil manila card, kita potong, dan kita buat dalam bentuk lipatan. Dia jadi macam ni, dan kita letak bola dekat depan, pam, kita pukul. Bola tu pun kita golek-golek dengan tangan. Kertas kita golek-golek dengan tangan, tu dah jadi FIFA dah zaman tu. Lepas tu ayah saya start buat bisnes. Dia start buat bisnes tak terus successful. Cuma best sebab jual komputer zaman dulu 90-an tu, kalau dapat jual satu PC yang harga RM1,000 Malaysia, untung dia tu dah 500 lah. Untung dia 50% kot zaman dulu. Sebab dia bukan sekadar jual hardware, tapi sekali dengan servis pemasangan dan sebagainya. So untung dia besar. Dia tak macam sekarang. Sekarang kita jual laptop gaming yang harga RM5,000 Malaysia, untung dia baru dalam RM400 Malaysia. Sikit gila kot compare dengan kos yang kita keluarkan tu kan. Tapi tak apalah, setiap zaman dia berubah kan. And saya start rasa kemewahan ni bila saya masuk ke Sekolah Menengah Sains Kuala Terengganu. Masa tu saya dah di tingkatan 4. Ketika tu kedai komputer ayah saya, Mona Lisa ni, dia boleh dikatakan berada di tahap yang bagus lah. So kami dapat banyak pergi ke overseas, dapat pencapaian yang tinggi, jual banyak gila. Semua effort dari ayah saya. Saya tak ada buat apa-apa ketika tu. And masa tu kalau nak makan KFC dah tak payah fikir. Memang bagi tahu je ayah. Sebab saya duduk asrama, bila saya balik ke Kelantan, saya bagi tahu je mak saya ataupun ayah saya rasa macam nak makan KFC, nak makan Pizza Hut, so dia orang akan belilah. Lagi satu, bila berniaga barang-barang komputer ni, bila kita dapat hit satu-satu target dari Acer ke Asus ke, mereka akan banyak bagi kupon kepada kita. Kupon ataupun voucher lah, voucher McD, voucher KFC. So dekat situ pun kita boleh guna beli makanan-makanan lah. And saya pun dapat sambung belajar ke Jepun under beasiswa Yayasan Pelajaran MARA. Setiap bulan saya dekat Malaysia, saya akan dapat duit kocek sebanyak RM350 Malaysia. Duit tu adalah untuk belanja makan sahaja. Sebab rumah disediakan, pengangkutan disediakan, peralatan semua macam buku teks semua pun disediakan. Jadi tak ada apa-apa kami keluarkan. RM350 sebulan totally. RM300 sebulan totally duit kocek kami. And bila masuk tahun kedua dekat Malaysia, dekat Universiti Malaysia tu, sebelum saya fly ke Jepun, kawan saya dia fight dengan management untuk naikkan beasiswa kami dari RM300 Malaysia sampai RM350 Malaysia. And saya pun fly ke Jepun. Saya fly ke Jepun, beasiswa mewah gila, RM4 hingga RM5,000 Malaysia. Duduk rumah, student, share ramai-ramai, sebulan dapat simpan dalam RM1,000, RM2,000 Malaysia, tambah dengan bisnes dan sebagainya. Alhamdulillah, tak ada masalah apa-apa. Kaya gila. Lepas tu beli Mini Cooper. Dekat Jepun saya beli Mini Cooper. Saya beli TV 40 inci. 40 inci dulu mahal gila, bukan macam sekarang. Lepas tu saya beli lagi PS3 fat version. Lepas tu saya melancong ke Jepun, melancong ke Korea, melancong ke Phuket, melancong ke Indonesia. Banyak tempat saya pergi sebab duit banyak gila. Korea saya pergi 2 kali masa saya dekat Jepun dulu. Saya sambung kerja dekat Jepun. Saya sambung kerja dengan gaji dalam sekitar 8-9 ribu ringgit Malaysia. Saya dapat simpan sebulan dalam 4 hingga 5 ribu ringgit Malaysia. Tak guna banyak sebab company saya sediakan, dia pun ada subsidi rumah, subsidi pengangkutan. Saya pernah cerita dalam video sebelum ni. Lepas tu saya balik ke Malaysia, company yang sama tapi gaji downgrade gila jadi 3 ribu ringgit Malaysia. Tapi okey sebab saya bujang, saya duduk dekat Batu Tiga, Shah Alam tu. So Batu Tiga Shah Alam apa panggil? Yelah kot. Batu Tiga, and saya bujang. Okey, saya duduk, saya mewah dengan gaji 3 ribu. Saya kahwin PJJ dengan wife saya. Wife saya doktor, jadi saya tak perlu bagi duit sangat dekat dia. Nafkah pun kita dah deal berapa yang dia nak dan sebagainya. And saya pun balik ke Kelantan. Gaji downgrade lagi sebab kedai saya tak bayar,
Macam ayah saya pun tak nak bayar mahal-mahal kepada saya sebab saya pun baru balik, tak tahu apa-apa tentang bisnes. So, walaupun gaji saya downgrade, saya duduk dengan family Saya duduk dengan family mak saya, makan pagi, makan malam, mak saya sediakan. Even tengah hari pun kadang-kadang mak saya ajak keluar makan dan keluar makan dengan dia. Basically, walaupun gaji saya tu bawah dari RM3,000 Malaysia, 2,000 something lah, 3,000, bawah RM3,000 Malaysia, saya dapat simpan dengan sangat-sangat banyak. Basically, duit tu adalah duit enjoy Memang best gila. Okay, ini point yang saya nak cerita kepada anda. Bila saya kahwin dan saya dah start saya dah ada anak, saya decide untuk masa saya tak ada apa-apa komitmen tu, bila kawan insurans saya, kawan takaful saya datang, dia tanya nak subscribe takaful ke tak kan. Saya pun bagi tahu, tak ada masalah. Bagi yang paling mahal kepada aku. Sebab masa tu saya kaya. Memang duit dalam bank tak usik kot. Memang kaya gila kita kata kan. Dan dia tanya saya, betul ke? Dia kata sebab ni kena bayar bulan-bulan kan. Saya bagi tahu tak ada masalah. Aku kaya kan. So saya pun ambil yang mahal, tak ada masalah, memang tak ada masalah bayar sampailah saya ada anak. Bila saya ada anak tu komitmen bertambah. At least RM600 pergi dekat anak. Susu dia, pampers dia, benda-benda lain lah. And dekat situ dah start rasa goyah sikit lah saya punya duit bulanan. So insurans tadi pun mahal lah. Dan bila anak besar sikit, wife saya pun rasa macam tak selesa nak duduk dengan family. Kita orang, bukan wife saya je, saya sendiri pun nak ada saya punya privacy. So kami decide untuk beli rumah. Orang dah nasihat kan supaya jangan beli yang mahal-mahal, beli yang murah-murah. Tapi kami nak yang selesa. So kami pun beli rumah yang harga dia sekian-sekian sampai level komitmen bulanan tu sangat-sangat tinggi. Saya terpaksa call kawan saya yang takaful tadi untuk rendahkan, rendah ke polisi saya, bayar lagi rendah, lepas tu tolak hutang-hutang dan sebagainya. And setiap bulan boleh dikatakan negatif lah. Duit saya negatif. Cuma negatif tu bukanlah bermaksud saya hutang dengan orang. Bila saya buat financial planning dengan wife saya, jadi saya ada macam share banyak benda lah. Bayar bersama, bil air, bil elektrik saya bayar, dia punya benda lain wife saya bayar. So kita sama-sama support kan. Dan kita pun bagi, okay, ini 200 duit bulanan, ini untuk makan semata-mata. So saya bagi wife saya 200, saya pun bagi saya 200. Tapi sebenarnya 200 untuk saya tu memang saya tak dapat apa-apa. Saya tak makan pun tengah hari. Saya just makan pagi yang wife saya buat dan malam yang family saya buat. Saya pergi menumpang dekat rumah mak saya. And alasan dia nak jumpa mak lah. Padahal saya tak ada duit untuk makan malam. So saya pergi dekat sana. And itu cara saya jimatkan duit. So that's why saya kata negatif lah setiap bulan. Saya tak makan tengah hari. Saya pun tak boleh nak makan malam. Saya kena pergi jadi parasite. Pergi tumpang mak saya untuk makan waktu malam lah. Jadi benda ni betul-betul mengajar saya tentang financial planning, supaya betul-betul plan apa yang kita nak buat untuk satu jangka masa yang lama. Kita jangan tengok on that time saja. Mungkin on that time kita kaya gila, tapi 5 tahun kemudian kita akan rasa sakit lah. Rezeki saya alhamdulillah jadi makin baik bila mana PKP. So kalau anda ingat balik, PKP 2019 habis cerah ataupun 2020 kan. Maksudnya habis cerah punya isu duit ni baru saja ke settle? Yes, baru saja settle. Seriously. Masa saya buka Samurai tu, barulah nampak sikit duit saya tu okey berbanding dengan sebelum-sebelum ni. Sebab dekat Samurai saya ada dapat duit saya ada dapat duit gaji, tak besar, tapi kalau tadi saya negatif kan, tapi sekarang saya dah ada duit makan. Tu dah memadai lah. Sekarang alhamdulillah, sekarang saya ada banyak income, satu dari Mona Lisa, and gaji dah bukan macam dulu, gaji tinggi dah sekarang alhamdulillah. Lepas tu saya pun ada income dari Samurai Yakiniku KB, Samurai Yakiniku Bangi, alhamdulillah. Saya pun ada income dari YouTube channel Mona Lisa. Ada yang saya ambil, ada yang saya tak ambil. Dan saya pun ada income dari segi affiliate. Ada banyak lah sumber income saya. Nak kata kaya gila macam sesetengah YouTuber sebulan dapat RM100,000 Malaysia, memang tak nak dapat. Tapi cukup untuk saya contoh saya nak makan Wagyu. So saya boleh makan Wagyu. Saya tak perlu nak fikir panjang. Dalam masa sama saya ada simpanan masuk ke tabung haji dan sebagainya. Alhamdulillah lah, keadaan sekarang Allah bagi rezeki dekat saya. Okey, ada dua benda yang saya nak kongsikan dengan anda. Yang pertama, anda
bila kita nak spend sesuatu, macam contoh takaful ataupun sekarang famous dengan buy now pay later kan, kita beli barang tu kita bayar kemudian hari kan, anda jangan fikir anda time ni mungkin anda sekarang anda macam selesa gila, tak ada komitmen yang tinggi, boleh subscribe yang mahal-mahal kan. Anda kena tengok 5 tahun lagi macam mana. Macam mana kalau tiba-tiba anda kahwin? Tiba-tiba anda kahwin, tiba-tiba anda dapat anak. So macam mana nak bayar ketika tu? Komitmen anda yang sekarang. That's why anda kena berpijak pada bumi nyata. Anda kena cari orang yang betul-betul pandai tentang kewangan. Sebagai contoh, bila nak ambil takaful, jangan cari ejen ataupun kawan-kawan yang tekan ambil yang paling mahal, ambil hibah, ambil medical card. Jangan cari yang macam tu. Cari yang betul-betul nak tolong kita. Okay, medical card kau nak ambil, biasanya medical card ni 10% dari kau punya duit lebihan. So berapa? Maybe RM80 Malaysia. So kita cari orang yang betul-betul boleh ajar kita tentang kewangan. Saya sendiri tak pandai benda ni. Seriously, saya sendiri pun tak pandai. That's why saya perlukan orang untuk ajar saya. Luckily saya punya partner dia sangat-sangat pandai dari segi accounting. So dia pun ada ajar saya sikit lah. Kena buat apa. Lepas tu, itu yang pertama. Kita kena tengok pada long term. Jangan tengok pada masa isu pada waktu tu sendiri. Macam saya lah, masa saya bujang dulu, saya kaya gila. So bila kawan takaful datang, dia suruh saya ambil takaful, saya ambil yang mahal gila, tak fikir masa depan. Lepas tu bila dah sampai satu masa, minta dia downgrade saya punya polisi jadi lagi murah. Lepas tu saya pun ada ambil loan masa saya single dulu, nak buat bisnes emas tok belagak scam RM80,000 Malaysia tu kan. Masa tu pun saya tak fikir in future saya macam mana kan. So ini point dia. Anda kena tengok keseluruhan hidup anda. Itu yang pertama. Yang kedua kan, saya ni pemarah. Saya ni suka marah-marah orang, and orang yang paling senang saya nak marah ialah, sorry to say, mak saya lah. Saya kongsikan dengan anda sebab saya rasa ini adalah satu pengajaran yang sangat-sangat bagus. Walaupun ini adalah aib saya sendiri, sebab dengan mak ni kita tak ada benda yang nak tapis. Mak antara orang yang boleh terima semua benda. Walaupun dia terasa hati dia menangis, dia still senyum depan kita. So bila saya ada masalah, saya selalu marah-marah mak saya, and benda ni tanpa sedari dia adalah menyekat rezeki saya. Walaupun saya dikatakan mewah sebelum ni, tapi disebabkan sepatutnya bila balik ke Kelantan dengan duduk rumah mak dan sebagainya, sepatutnya hidup saya jadi makin mewah lah kan. Tapi hidup saya jadi makin sempit, rezeki saya makin sempit, duit yang saya dapat selalu bermasalah, tayar kereta saya selalu pancit, tak tahu kenapa. Kereta banyak masalah walaupun kereta baru. Then saya nampak abang ipar saya, abang saya, partner saya, dia merajakan mak dia. Dia bukan memuliakan tapi dia merajakan. Mak nak makan apa? Mak nak makan wagyu. Harga berapa? RM1,000. Dia walaupun dia tak ada duit, tapi dia akan usahakan cari RM1,000 untuk bagi makan dekat mak saya. Bila saya nampak benda ni, and saya nampak rezeki dia masuk mencurah-curah. Abang saya sampai ratus-ratus ribu sebulan dia punya income. Saya macam, mungkin ni lah yang aku kena buat kan. So saya pun tukar niat saya tukar cara saya treat mak saya dengan keadaan yang bagus compare dengan sebelum ni. Bila saya nak marah, saya lari supaya saya tak buat mak saya terasa hati. Alhamdulillah, lepas buat semua benda tu, bila belanja mak, lepas tu ada bagi sedekah dekat adik-beradik semua kan, rezeki masuk unbelievable. Seriously, saya setiap kali nak cerita benda ni akan rasa macam nak nangis sebab saya setiap bulan memang contohlah saya pernah buat benda ni. Saya ada bagi sedikit lah duit kepada adik-beradik saya, walaupun dia kaya, walaupun macam contoh orang tu lagi kaya dari saya, adik-beradik saya tu ada yang lagi kaya dari saya. So kita bagi juga, and senyap-senyap kita tak bagi tahu siapa yang bagi. Saya minta tolong kakak saya untuk agihkan duit tu kepada semua adik-beradik. Surprisingly bulan tu Allah bagi direct kepada saya 10 kali ganda. Saya bagi contoh lah, saya bagi RM2,000 Malaysia. Contoh. Saya bagi RM2,000 ataupun RM1,000 Malaysia. Tiba-tiba bulan tu saya dapat income extra. Bukan income yang sedia ada. Bukan gaji sedia ada. Bukan gaji tetap saya. Bukan. Ni income extra 10 kali ganda. So kalau saya bagi RM1,000, saya dapat RM10,000 Malaysia. Masa tu saya macam terduduk lah. Saya kata macam, rupa-rupa ni yang sekat rezeki aku selama ni kan. Rupa-rupanya disebabkan aku kedekut, disebabkan aku marah mak aku. Semua benda ni
dia sekat rezeki kita. So betul, kita sepatutnya kita hormat mak kita dengan ikhlas kan, tanpa mengharapkan balasan. But somehow kita kan manusia kan, kita niat ikhlas, and yes, kita pun ada terdetik juga minta dari Allah. Kita tak minta dari mak kita, kita minta direct dengan Allah, supaya dengan kebaikan yang kita bagi ni, mungkin Allah boleh buka rezeki kita, murahkan rezeki kita. Dan yes, apa yang saya dapat janji kepada anda, kalau anda muliakan mak ayah anda, kalau anda masih ada mak ayah anda, muliakan mereka. Bukan setakat hormati mereka, tak, tapi muliakan mereka. Apa yang mereka nak makan, bagi mereka makan puas-puas, supaya mereka happy dengan anda, mereka gembira, mereka boleh sebut nama anda kepada kawan-kawan mereka. InsyaAllah rezeki anda tak akan putus. InsyaAllah. Saya sendiri dah lalui benda tu, and dia betul-betul buat saya terbuka lah. Especially bila tengok abang saya, abang ipar saya, partner saya. So memang rasa macam, oh, selama ni aku dah bazirkan masa. Aku ada pintu kunci untuk bilik yang penuh dengan emas tu, tapi aku tak pergi buka. Pintu kunci tu aku ada selama ni, duduk dalam poket aku. Memang dah ada dekat badan aku, tapi aku tak pergi buka. Pintu kunci tu mak ayah kita lah kan. Mak ayah kita, kita muliakan mereka, insya-Allah Allah akan muliakan kita balik. Allah akan muliakan kita balik. Saya bukanlah orang agama yang pandai, yang hafal hadis, tak ada. Saya tak tahu tentang banyak benda lah sebenarnya, apa yang berlaku semua kan. Tapi somehow saya merasakan yang ini adalah teori yang betul lah untuk siapa-siapa successful. Bila saya fikir balik kan, saya pergi ke Jepun tu, ada 78 orang yang successful, yang dapat beasiswa pergi ke Jepun tu. Bila saya tengok kawan-kawan saya yang lain, yang 77 orang yang lain, saya orang ke-78 lah, kalau nak faham kan. Bila saya tengok kawan-kawan saya yang lain, semua kawan-kawan saya yang successful ni, hubungan dia dengan family sangat-sangat bagus. Hubungan saya dengan mak saya pun rapat. Bukanlah maksudnya saya tak bercakap dengan mak saya. Tak, saya memang rapat dengan mak saya. Tapi saya selalu marah-marah dia. Maybe disebabkan kita rasa macam kita rapat sangat, kita transparent sangat dengan mak kita. So, kita boleh luahkan everything dekat mak saya. Sedangkan apa yang kita buat tu membuatkan dia rasa kecil hati. So, kalau sekali lagi saya nak bagi tahu, kalau anda masih mempunyai mak ayah anda, muliakan mereka. Bukan sekadar hormati mereka, tapi muliakan. Apa yang mereka nak, bagi mereka rasa. But of course, saya faham juga, ada juga mak ayah yang ambil kesempatan ke atas anak. Tapi kita sebagai anak, tanggungjawab kita adalah untuk muliakan mak ayah kita kan. So, itu saja untuk video kali ini. Saya harap anda dapat sesuatu. Saya pun tak pandai tentang kewangan, saya pun tak pandai tentang agama. Cuma saya kongsikan berdasarkan pengalaman peribadi saya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi.